Malaysia is where it's all happening now. For 3 consecutive years, the country's rapid economic activity has seen it record a 5% plus GDP growth. Malaysia has embarked on an aggressive economic transformation policy that is increasing wealth for our people, creating a better future for our children, and opening opportunities for local and global businesses. As a nation, we are single-mindedly focused on building an environment of enterprise and value creation. Our rich cultural diversity, a young and ambitious population, world-class infrastructure, and a strategic geographic location make Malaysia the unique place where the best of Asia comes alive. We welcome you to be a part of our growth story. Come and experience Malaysia. We are a nation of endless possibilities. Memanglah baguslah buat kita kan. Kita percaya tu, jadi kita tak ada ragu-ragu lagi lah bila dah ada logo halal. Memang Pak Sila sebab apa sekarang JAKIM dah buat apa ni macam-macam kajian lah ini kan. Kita pada siapa lagi kita nak percaya kalau tak JAKIM sendiri yang luarkan logo tu. Nak bezakan kita ni kena bijak lah, kena membaca lah barang-barang ingredient dalam tu. Betul, nak tengok logonya. Logonya. Salah satu ialah logo lah. Walaupun logo pun ada, kita kena baca juga. Kadang-kadang ada logo yang tak sah. Untuk produk yang halal ni biasa apa yang saya buat biasanya kalau yang pertamanya saya akan tengok logo dululah. Pastikan yang JAKIM punya yang pertama. Yang keduanya saya akan tengok dari segi kandungan. Yang kedua kandungan apa tu dia punya ingredient lah. Dan yang ketiganya saya percayalah pihak JAKIM sendiri pun akan keluarkan senarai produk-produk yang halal dalam media elektronik ataupun laman web lah, dalam internet. Produk halal ni satu perkara yang baguslah sebab sekarang ni pun laman-laman JAKIM ada, jadi kita dapat bezakan lah yang mana halal dan yang mana haram lah. Pada pendapat saya, bila adanya dengan logo halal ni, saya akan menggunakan barang-barang ni tanpa was-was lah. Maknanya keyakinan saya lebih lah berbanding dengan barang-barang yang tak ada logo ni. Jadi pada pendapat saya, logo ni mainkan peranan yang penting lah untuk saya menggunakan barang-barang yang halal ni. Kalau sebelum ni kita terasa was-was nak menggunakan satu barang tu, contoh macam kasut ke, kita tak tahu kalau benda tu contoh makanan ataupun ubat, kita tak tahu benda tu dibuat daripada apa, material apa digunakan. Kalau ada logo JAKIM yang mengatakan benda ni halal, so kita sebagai pengguna tak was-was lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa Khamis malam Jumaat kami di TV1 bawakan kepada anda rancangan Bual Bicara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Dan pada malam ini kami bersiaran secara langsung dari perkarangan tempat letak kereta Aman Jaya Mall, Sungai Petani, Kedah. Darul Aman sempena dengan Karnival Halal Kedah 2013 dan forum pada malam ini dibawakan secara langsung kepada anda hasil kerjasama erat di antara Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, Bank Muamalat dan dengan kerjasama RTM. Dan Karnival Halal Kedah 2013 yang berlangsung bermula pada hari ini
sehingga 16 Mac 2013 di pekarangan tempat letak kereta Aman Jaya Mall Sungai Petani ini. Jadi kepada saudara yang tinggal di negeri Kedah, khususnya di Sungai Petani, Gurun dan di negeri Pulau Pinang yang berhampiran di Batuas, Bagan dan sebagainya, dijemput hadir beramai-ramai ke Karnival Halal Kedah 2013 yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharul, Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada pagi besok. Jadi pada malam ini Forum Perdana Ehwal Islam kita akan membincangkan satu lagi tajuk bersempena dengan tema Karnival Halal Kedah 2013 ini, iaitu halal bukan sekadar logo. Perkara tadi sebentar tadi kita telah saksikan bagaimana segmen sekilas kita dapatkan pandangan-pandangan pada pengguna masyarakat khususnya mengenai kepercayaan masyarakat terhadap logo halal Malaysia ini. Jadi pada malam ini akan membincangkan tajuk halal bukan sekadar logo. Kita bawakan bersama pada malam ini. Saya perkenalkan 3 panelis pada malam ini. Di sebelah kiri saya ini Sahibus Samahah Datuk Paduka Syekh Badaruddin bin Haji Ahmad, Mufti Negeri Kedah Darul Aman. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar malam ni? Abang baik. Alhamdulillah sihat, bertambah ceria Datuk. Panelis kita yang kedua di tengah-tengah sana iaitu Tuan Haji Muhammad Roslan bin Saludin, Pengurus Besar Jabatan Syariah dan Pematuhan Halal KFC Holding Malaysia Berhad. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi memenuhi undangan JAKIM dan penganjur forum pada malam ini. Dan di hujung sana tidak lain tidak bukan orang kuat bahagian halal JAKIM, iaitu Puan Hakimah binti Muhammad Yusof. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga kerana menjayakan forum kita pada malam ini tentang tajuk halal bukan sekadar logo. Baik, untuk kita memulakan perbincangan pada malam ini, sebelum itu saya ingin menjemput peminat-peminat forum perdana untuk berinteraksi secara langsung dengan kami melalui laman Facebook Forum Perdana Ehwal Islam yang berprofil berwarna biru. Jadi saudara yang memiliki Facebook bolehlah berinteraksi dengan saya ataupun panelis yang ada ini, memberi pandangan ataupun persoalan tentang tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini. Baik, saya nak mulakan pentas Forum Perdana Ehwal Islam kita pada malam ini. Mungkin Datuk Mufti perjelaskan sikit kepada kita tentang tanggungjawab mencari perkara-perkara yang halal ni lah Datuk. Sama ada nak mencari benda yang halal ni Datuk, adakah itu tanggungjawab individu, tanggungjawab pengguna itu sendiri, ataupun tanggungjawab pihak pemerintah atau pihak kerajaan yang sepatutnya menyediakan produk-produk halal untuk rakyatnya? Bagaimana Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara pengurusi, hadirin hadirat serta penuntun yang dirahmati Allah sekalian, kita berasa amat bertuah apabila malam ini kita berada dalam suatu majlis forum yang membincangkan soal halal. Halal adalah suatu benda yang diwajibkan dan diperdukan oleh agama kepada setiap individu muslim, malah kepada setiap mereka yang memegang polisi memanah pemerintahan, kerana tanggungjawab mencari yang halal adalah tanggungjawab agama. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah pun mewajibkan kepada setiap orang Islam memastikan bahawa yang dia makan hendaklah benda yang halal, yang dia minum hendaklah benda yang halal, malah yang lain-lain lagi pun hendaklah pastikan bahawa ianya halal. Walaupun malam ini kita bercakap barangkali kita fokus kepada makanan yang halal, minuman yang halal, tetapi di dalam Islam halal bukan sekadar minuman dan hanya bukan setakat makanan dan minuman, malah lebih daripada itu. Halal adalah merangkumi semua aktiviti hidup kita. Kita nak makan, pastikan yang kita makan halal. Kita nak minum, pastikan yang kita minum halal. Kita nak pakai, pastikan benda yang kita pakai juga halal. Kita nak berkeluarga dan
Berpasangan juga harus pasangan yang halal. Sebab itu kita diwajibkan berkahwin dengan syarat-syarat yang tertentu. Nabi SAW dalam suatu hadis mengajar para sahabat. Nabi kata, kamu setiap hari kena minta kepada Allah supaya Allah beri kepada kamu rezeki yang halal. Allahumma inni faqirun farzuqni wakfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini fakir, aku ini susah, aku ini miskin. Berilah kepadaku rezeki, ya Allah. Berikanlah kepada aku perasaan memadai dengan yang halal sahaja, tidak perlu kepada yang engkau haram. Karena tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, soal haram halal ini pun masa-masa kini tidak sangat diambil berat oleh masyarakat Islam. Dia kira apa yang dia dapat, kata orang Kedah, dia sapu semua. Yang halal pun sapu, yang haram pun sapu, yang halam pun sapu. Halam ni maknanya halal pun tak jelas, haram pun tak jelas, namanya halam. Halam pun sapu, haram pun ambil, halal pun ambil. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, makanan yang halal akan memberi kesan kepada rohani kita, sebagaimana makanan memberi kesan kepada tubuh badan kesihatan kita. Kalau makanan itu tidak mempunyai unsur-unsur yang boleh membina tubuh badan, maka kita makan makanan itu akan membahayakan tubuh badan kita. Maka begitu juga makanan yang tidak halal akan membahayakan kerohanian kita. Karena manusia ciptaan Allah, dia mempunyai dua unsur penting, unsur jismani dan unsur rohani. Oleh sebab itu, soalan pengurusi tanggungjawab mencari yang halal, memastikan benda itu yang halal, adakah tanggungjawab individu atau tanggungjawab kerajaan? Jawapannya, semua kita bertanggungjawab memastikan bahawa apa yang kita ambil, apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya halal belaka. Pihak kerajaan bertanggungjawab menyediakan bahagian-bahagian. Alhamdulillah, kita di Malaysia ada JAKIM kita yang telah pun mengambil daya inisiatif untuk memastikan bahawa produk-produk kita adalah produk yang halal, yang boleh dimakan oleh umat Islam, bagi sebagai suatu tuntutan agama. Dan orang yang mencari yang halal adalah orang yang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, wassallahu alam. Terima kasih Datuk Mufti. Artinya tanggungjawab mencari yang halal ini bukan semata-mata terletak di bawah tanggungjawab kerajaan, Datuk, ya. Artinya tanggungjawab individu Muslim itu, bukan saja mencari dalam bentuk makanan, minuman, bahkan dalam pakaian, dalam kehidupan, dalam amalan, semuanya perlu kepada perkara-perkara yang halal dan bukannya haram, Datuk sebut tadi. Baik, kita sudah jelas tentang keperluan dan kemestian dalam kita nak mencari perkara-perkara yang halal dalam kehidupan kita, meliputi seluruh aspek kehidupan kita mesti mencari benda yang halal. Baik, kita di Malaysia ini kita ada JAKIM, kita ada Jabatan Agama Islam Negeri, kita ada Majlis Agama Islam Negeri. Alhamdulillah, semuanya telah menjalinkan kerjasama untuk menyediakan produk-produk halal ataupun nak memastikan produk-produk halal kepada masyarakat negara kita. Saya nak tanya kepada pengarah bahagian hak halal JAKIM, Ustazah Hakimah, kan, kita dapati bahawa Malaysia, kerajaan Malaysia telah menyediakan satu standard pensijilan halal yang sangat berkesan. Bukan standard ini saja, bukan sahaja diterima pakai dalam negara kita, bahkan dia telah diterima pakai oleh negara-negara maju di luar sekali. Jadi saya nak tanya Ustazah, apakah formulanya sehingga menyebabkan prosedur kita itu menjadi perhatian kepada masyarakat luar negara sekalipun? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi, barisan panel, sidang hadirin dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, negara kita Malaysia telah hampir menjangkau 40 tahun dalam pengurusan pensijilan halal, dan selama pengalaman kita pada tahun berkenaan, tahun-tahun 40 tahun berkenaan,
kita telah pun menerajui satu pengurusan yang amat bersistematik, yang amat berjaya, alhamdulillah, yang telah mendapat perhatian seluruh dunia pada hari ini. Dan kita lihat di sini antara faktor yang menjadi kejayaan kita adalah dengan adanya standard halal yang begitu sistematik, begitu berstruktur. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang halal, yang baik, yang telah kami rezekikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar kamu hanya beribadah kepadamu. Di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan satu standard yang sangat tinggi kepada kita umat Islam. Bagaimana Allah memuliakan umat Islam dengan memberi darjat yang tinggi, sehingga dalam soal makan minum sekalipun telah diletakkan satu tahap yang amat tinggi dan berbeza dengan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Sedangkan kita sendiri tahu pada asasnya perkara berkaitan dengan makan dan minum ini hanyalah sekadar untuk melepaskan hawa nafsu dan memenuhi selera kita sahaja. Tetapi demikianlah kasih sayang Allah kepada kita, sehingga untuk makan dan minum pun telah ada satu ketetapan, telah ada satu hukum di dalam Al-Quran, di dalam hukum syarak. Jadi di sini kita mungkin melihat bagaimana kaitannya ayat Al-Quran ataupun hukum Allah ini untuk kita kaitkan dengan standard halal. Kerana standard halal ini adalah satu dokumen yang telah dibangunkan oleh manusia. Di dalam standard halal Malaysia, kita telah menterjemahkan segala hukum hakam yang telah difardukan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW untuk kita jadikan sebagai satu standard yang komprehensif, untuk kita jadikan ikutan garis panduan terutama kepada pihak industri dan juga pihak-pihak yang menjalankan pengurusan pensijilan halal Malaysia. Malah standard-standard ini menjadi ikutan, menjadi penanda aras kepada negara-negara luar, bukan saja bagi negara-negara Islam, malah juga pada negara-negara bukan Islam yang menerima pelaksanaan pensijilan halal melalui pengeluaran produk-produk halal Malaysia ke luar negara tanpa banyak soal. Dan ini adalah antara faktor yang kita katakan bahawa Malaysia merupakan peneraju dalam pengurusan pensijilan halal. Yang kedua, faktor yang kedua yang kita lihat adalah dari konsep pensijilan itu sendiri. Apabila kita melaksanakan pensijilan halal, kita diterajui oleh pihak kerajaan. Di dalam dunia ini tidak banyak negara-negara yang pensijilan halalnya, pengurusan pensijilan halalnya diterajui oleh sebuah kerajaan. Kebanyakannya hanya dipelopori oleh badan-badan NGOs, badan-badan komuniti di kalangan masyarakat setempat. Dan ini adalah antara faktor-faktor yang menjadikan kita dilihat sebagai amat serius, amat berstruktur dalam melaksanakan pensijilan halal di Malaysia. Wallahu a'lam. Artinya peranan kerajaan dalam memastikan pensijilan halal ini diberi satu peranan yang terbaik, menyebabkan kita menjadi sebuah negara yang meneroka hak halal antarabangsa itu sendiri. Kalau boleh Ustazah sebutkan berapa buah negara di peringkat dunia yang telah menggunakan pakai prosedur ataupun standard halal negara kita? Baik, di dalam dunia ini kita telah mengiktiraf sebanyak 58 buah badan pensijilan halal, yang mana badan-badan ini sebenarnya sama-sama berusaha bersama-sama kita untuk memberi pengiktirafan kepada produk-produk halal di seluruh dunia. Dan banyak juga di antara badan-badan yang kita iktiraf ini yang pakai standard halal Malaysia, yang bukan saja melibatkan produk makanan tetapi juga produk-produk pharmaceutical, kosmetik dan sebagainya. Dan antaranya yang saya boleh sebut seperti di Kazakhstan, di Mesir, Sudan dan juga di beberapa buah negara lain lagi. Satu pengiktirafan Ustazah kepada negara kita Malaysia. Baik, saya nak tanya Tuan Haji Roslan, mewakili industri, pemain-pemain industri halal daripada KFC contohnya kan. Kita nak melihat
adakah pihak-pihak industri ini yang memohon sijil halal ini, adakah apakah benefit ataupun kesannya kepada produk-produk yang dihasilkan? Dan kita lihat bahawa sijil halal ini dalam negara kita ini kebanyakan didominasi oleh mereka yang bukan Islam. Mungkin di sana ada rahsia di sebalik pemilikan sijil halal itu, Tuan Haji. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Moderator Ustaz Zakaria, Sahibus Samah Dr. Syekh Baharudin, Puan Hakimah Yusof. Jadi alhamdulillah ya, saya diberi dua soalan sekaligus. Ya, dua soalan. Yang pertama tadi, apakah pentingnya sijil halal, logo halal kepada industri? Memanglah secara umumnya kalau kita tanya sesiapa sahaja, logo halal ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan jualan, untuk menambat hati pengguna-pengguna Muslim supaya datang berbondong-bondong untuk membeli barang-barang daripada syarikat ataupun pengeluar yang memiliki sijil halal itu. Tetapi satu perkara yang perlu kita ingat, ya, tajuk kita, forum kita pada hari ini, halal bukan sekadar logo, ya. Halal merupakan satu perkara yang lebih daripada hanya logo ataupun sijil. Bagi saya ataupun bagi syarikat kami, halal logo merupakan satu pencapaian, pengiktirafan oleh pihak kerajaan, pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia kepada prosedur-prosedur yang telah kami letakkan di dalam operasi syarikat kami untuk memberi jaminan halal kepada masyarakat. Dan yang lebih penting dan lebih utama ialah bagaimana ia diterjemahkan di dalam penghasilan dan juga pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan bisnes. Itu yang lebih utama. Ya, saya selalu suka memberi analogi, ya, kepada pemberian sijil SPM ataupun degree, ya, kepada mereka-mereka yang telah lulus peperiksaan. Bagi saya logo halal, sijil halal pun macam itulah. Kita dah tahu, dah diberi penerangan, dah berikan SOP yang tertentu dalam melaksanakan halal. Dan kita lihat kadang-kala ada pihak-pihak yang walaupun dah lulus, walaupun dah diberikan sijil, tetapi mereka kalah di peringkat pelaksanaan. Mereka lalai, mereka tidak alpa, kadang-kadang mereka tak hirau. Tetapi alhamdulillah, ya, kepada daripada kalangan pengeluar-pengeluar ataupun pemain-pemain industri halal yang Muslim, ya, mereka perlu ingat bahawa kaitan dengan jaminan halal ini bukan sahaja habis di dunia, ya. Kepada pemilik bukan Islam mungkin habis di dunia, habis untung, habis, ya. Tetapi apabila kita bercakap soal halal haram, apabila kita menyatakan kepada masyarakat bahawa kita beroperasi secara halal, maka tanggungjawab itu diangkat ke akhirat nanti sekiranya kita tidak melaksanakan seperti mana yang kita nyatakan. Nanti sahajalah apa hukumannya pada masyar nanti, ya. Soalan yang kedua berkaitan dengan dominannya, ya, bukan Islam di dalam penghasilan. Saya rasa soalan ini sukar nak dijawab kerana dia lebih kurang nak jawab soalan kenapa di IPTA ataupun IPTS kita ramai wanita daripada lelaki, ya. Mungkin bukan kata orang lelaki ini bodoh atau tak pandai belajar, ya, tetapi yang lebih penting rasa saya ialah kita kurang berusaha berbanding dengan orang-orang yang bukan kita kata orang Malaysia saja, bahkan negara-negara Muslim yang lain mereka kurang berusaha. Dan disebabkan itulah kita lihat pada hari ini orang-orang Islam, orang-orang negara-negara Islam berada pada tahap yang amat mendukacitakan dari segi ekonomi. Kenapa? Kerana kita kurang berbisnes. Sedangkan bisnes itu kita tahu merupakan satu elemen yang dominan dalam menentukan tahap kehidupan masyarakat pada hari ini. Mungkin kerana kekurangan modal, Tuan Haji. Kekurangan modal itu mungkin kita boleh jadikan alasan yang rasa saya kurang. Sebab kita ada banyak agensi-agensi, bank muamalat bersedia memberi, bank rakyat begitu juga. Kita ada tekun dan berbagai-bagai banyak peringkat yang boleh membantu kita dalam mengusahakan modal untuk kita usaha. Cuma kita kena berpandangan lebih jauh, yakni melihat bahawa bisnes itu satu usaha ataupun aktiviti yang strategik dan kita umat Islam tidak boleh tertinggal.
Baik, terima kasih Tuan Haji. Saya tertarik dengan Tuan Haji sebut tadi tentang soal aspek integriti kepada pemegang-pemegang sijil halal ini. Tapi saya tak nak minta Tuan Haji jawab sekarang. Kita akan jawab selepas nanti pusingan yang kedua. Dan kita telah menerima banyak daripada penyoal-penyoal daripada laman Facebook Forum Perdana Ehwal Islam ini. Bagaimana nak mengenal pasti logo halal? Bagaimana nak memastikan bahawa pemilik-pemilik ataupun pemegang-pemegang sijil halal ini patuh kepada standard yang telah ditetapkan. Semua ini nanti kita akan jawab selepas kita berhenti rehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali seketika nanti. Kembali bersiaran secara langsung dari perkarangan tempat letak kereta Aman Jaya Mall, Sungai Petani, Kedah, Darul Aman, sempena dengan Karnival Halal Kedah 2013. Dan forum pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, dibawakan secara bersama oleh JAKIM dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah dan Bank Muamalat dengan kerjasama RTM. Tajuk yang kita bincangkan sempena dengan Karnival Halal Kedah pada malam ini ialah halal bukan sekadar logo. Dan saya dapati banyaklah Facebook yang masuk dalam ni. Antara kalau sempat saya baca satu, banyak ya, saya tak sempat nak baca semua. Saya ambil satu saja daripada Muhammad Haris Harun. Assalamualaikum. Maafkan saya ingin bertanya, bagaimana kita nak mengenal pasti adakah syarikat itu benar-benar memakai logo halal yang diiktiraf JAKIM? Mohon pandangan. Yang ni saya ingat kena minta orang JAKIM lah, kena jawab ni Ustazah. Macam mana kita nak kenal pasti ni? Maksudnya apabila kita lihat saja logo tu, kita yakin ini logo halal JAKIM, dan kita tidak merasa ragu-ragu lagi tentang kandungan yang terdapat dalam sesuatu produk tersebut, Ustazah. Terima kasih. Bercakap mengenai logo ini, memang ramai yang tertanya-tanya bagaimana untuk mengenal pasti logo halal Malaysia yang sebenar, logo halal yang sah, dan bagaimana untuk membezakan antara logo halal yang sah ini dengan logo halal yang tidak diiktiraf. Jadi kita tahu bahawa logo halal Malaysia mempunyai ciri-ciri tertentu, mempunyai perkataan Malaysia dan juga Malaysia di bawah, mempunyai perkataan halal di tengah bulatan itu. Dan untuk memberi keyakinan kepada pengguna juga, kita telah mewajibkan pihak industri untuk meletakkan nombor rujukan dan juga nombor standard di bawah logo halal yang diletakkan kepada label pembungkusan. Jadi ini membolehkan pihak pengguna untuk memastikan melalui SMS, iaitu My SMS 15888, dengan hanya menaipkan nombor rujukan tersebut dan juga nombor pendaftaran syarikat. Jadi apabila kita bercakap tentang halal bukan sekadar logo, mungkin ada orang tertanya-tanya, kalau bukan sekadar logo maka dianya apa sebenarnya? Sebenarnya di belakang logo itu banyak lagi tanggungjawab, integriti yang perlu kita beri perhatian. Dan di dalam pemprosesan sesuatu produk halal, kita tidak katakan bahawa ia hanya terhad kepada satu faktor sahaja, seperti faktor ramuan sahaja, tetapi di belakangnya banyak lagi faktor-faktor lain yang melibatkan pemprosesan, pengendalian, peralatan dan juga penyimpanan serta pengangkutan. Malah aspek kebersihan juga menjadi antara faktor yang perlu kita beri perhatian. Jadi ini antara faktor-faktor yang selalu dilihat, diberi perhatian oleh pegawai pemeriksa JAKIM. Dan apabila kita membuat pemeriksaan, kita akan menjuruskan kepada titik-titik kritikal, aspek-aspek kritikal di mana kemungkinan berlakunya penyelewengan, kemungkinan berlakunya pencemaran dengan perkara-perkara haram. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita lakukan semasa kita membuat pemeriksaan. Itu. Okey, terima kasih kepada Ustazah. Saya nak berbalik pada Tuan Haji tadi, seperti mana yang saya telah kemukakan tadi tentang aspek integriti yang perlu ditekankan kepada pemilik-pemilik sijil halal ini. Jadi saya nak tanya pengalaman daripada Tuan Haji sendiri. Apabila kita mendapat satu sijil halal, telah disahkan satu produk itu halal, jadi pengguna ni ingin mengetahui sejauh mana pihak pengeluar produk halal ini apabila dapat sijil halal, mereka ini berlaku jujur dengan sijil yang telah dimiliki itu.
Mungkin ketika JAKIM turun je dia patuh kepada standard itu, tapi bila JAKIM balik itu maka dia tak hirau lagi tentang aspek halal, aspek kebersihan dan ciri-ciri yang halal yang patut diberi keutamaan itu. Macam mana pandangan Tuan Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik saja kita menerima sijil halal ataupun apabila kita beroperasi, ya, apabila pengeluar khususnya mereka-mereka yang mempunyai orang kata semangat Islam yang kuat, ya, mereka tidak ragu-ragu lagi memilih JAKIM sebagai badan yang boleh memberi jaminan yang sebenar tentang elemen halal di dalam pengeluaran produk mereka, ya. Dan disebabkan itu jugalah kami telah memilih JAKIM sebagai badan yang berintegriti untuk melihat kepada pematuhan kepada aspek halal ini, ya. Justru itu apabila kita telah diberi sijil halal, kita mengapresiasikannya, memberi apresiasi kepada penganugerahan sijil halal itu dengan menetapkan beberapa SOP, ya, ataupun standard operating procedure, di mana standard operating procedure ini boleh dilihat, ya, ianya telus kalau mana-mana pihak berkuasa yang ingin melihat apakah yang kami lakukan, sehingga kepada minit-minit yang tertentu ianya dicatatkan, ya. Umpamanya di pusat sembelihan kami dicatatkan berapa jumlah ayam yang disembelih untuk tempoh satu jam. Satu jam tu siapa yang menyembelih, ya, berapa kata yang mati sebelum masuk ke dalam dan perkara-perkara yang kadang-kala kita tak nampak kepentingannya, tetapi ini adalah apa yang kita gelar critical control point. Sekiranya perkara-perkara ini kita beri penegasan, maka sudah tentulah perkara-perkara lain dalam sistem keseluruhan operasi syarikat juga turut sama, ya, melalui proses yang sedemikian. Ini dilaksanakan secara telus. Sistem rekod, merekodkan apakah aktiviti dalam keseluruhan proses, kerana kami beroperasi secara berintegrasi penuh. Berintegrasi penuh tu daripada mula kita buat makanan ayam itu, sehinggalah ayam yang diternak, yang disimpan selama beberapa lama itu dihidangkan kepada masyarakat di restoran-restoran KFC, Pizza Hut, Rasa Mas dan Ayam Mas. Jadi keseluruhan proses itu mempunyai SOP yang tertentu, mempunyai rekod-rekod yang tertentu yang dikaitkan dengan amalan halal. Lebih daripada itu, kita juga meng-KPI kan, ya, Key Performance Index. Semua SOP ini sekiranya mereka tidak mematuhi, maka hukumannya adalah mungkin insentif dikurangkan, mungkin bonus daripada 2 bulan dapat sebulan, ada yang tak dapat langsung pun pernah berlaku, ya. Jadi ini perkara-perkara yang diambil oleh pihak pengeluar, ya. Ini saya beri contoh syarikat yang saya wakililah. Yang lain tu saya tak berapa nak tak boleh nak bercakap tentang. Selain daripada sistem rekod tentang aktiviti-aktiviti, mungkin ada kaedah yang lain digunakan oleh macam Jabatan Pematuhan Halal di KFC sendiri. Sebagai sebuah organisasi yang sangat peka, beroperasi di seluruh Malaysia, kemudian kita juga beroperasi di beberapa buah negara, di Brunei, di Singapura, di Kemboja, di India. Kita perlukan satu sistem yang komprehensif, yang semuanya mesti diambil kira. Kita tidak beroperasi hanya halal di Malaysia, tidak begitu. Kita beroperasi halal di Malaysia, halal di Singapura, halal di Brunei, halal di Cambodia dan halal di India. Dan inilah kelebihan kita apabila kita menguasai syarikat ini. Dan bila bercakap pasal apakah standard-standard yang kita letakkan di bawah carta organisasi kita, di bawah board of directors itu kita ada majlis penasihat syariah, ya, yang memantau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pematuhan syariah dan halal, dan dari aspek pelaksanaan ditubuhkan, ya, sejak 5 tahun yang lepas sebuah jabatan yang khusus, Jabatan Syariah dan Pematuhan Halal, yang diberi tugasan spesifik untuk mengendalikan perkara-perkara yang berhubung kait dengan pematuhan halal. Begitu juga di dalam jabatan itu kita salah satu unit yang terbesar kita namakan unit audit dalaman, yang pergi keluar mengaudit merata-rata tempat di mana kita beroperasi, ya. Ini di antara beberapa perkara yang kita laksanakan, dan insya-Allah kalau ini boleh dijadikan benchmark, kita mungkin dapat mengangkat martabat
standard halal kita di Malaysia, insya-Allah. Artinya pengguna jangan ragu-ragu lagi lah. Insya-Allah. InsyaAllah. Artinya bahawa tanggungjawab yang dipegang oleh industri pemain-pemain sedia halal ini bukan sekadar mendapatkan logo halal, tetapi proses untuk memastikan produk itu sentiasa dalam keadaan standard halal yang telah ditetapkan oleh prosedur itu. Satu tanggungjawab yang perlu diberi perhatian. Saya nak baca satu lagi Facebook yang dikirim oleh Awi Zawawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sejak akhir-akhir ini banyak tersebar di Facebook tentang makanan ringan yang terdapat kod-kod tertentu yang kononnya berkaitan dengan unsur-unsur dari perisa atau pengawet yang tidak halal. Jika benar, mengapa makanan ringan seperti ini masih dijual berleluasa? Dan jika tidak benar, bagaimana hendak melakukan pencerahan agar tidak timbul lagi kekeliruan dalam masyarakat? Artinya ramai pengguna-pengguna kita di luar sana mengambil berat tentang persoalan halal dalam bahan gunaan, dalam produk makanan. Ni saya nak tanya Datuk Mufti ni. Datuk, adakah kita ni orang Islam ni sampai nak cari makan sampai kena pergi selidik, nak kena cek bahan dia, kod dia betul tak betul ni? Adakah sampai susah macam tu kita nak cari halal ni tu? Masih sudah mengusi. Tuan-tuan, puan-puan, penonton, hadirin hadirat sekalian, dalam semua urusan agama ini tak dituntut kita terlalu menyusahkan, meneliti sampai naik peringkat susah. Dan kita juga tidak dibenarkan mengambil sikap sambil lewa untuk memastikan satu benda. Dan saya rasa perkara ini harus dididik masyarakat. Anak-anak kita, selain daripada kita mendidik mereka semayang, selain daripada kita mendidik mereka ini bercakap benar, kita juga harus mendidik mereka supaya mereka mencari makanan yang halal. Sebab kita tengok, Temusi, saya ada suatu ketika saya berhenti di suatu kedai makan. Kedai makan ni banyak, ada Melayunya, ada bukan Islamnya dan sebagainya. Saya duduk kat situ, tengok-tengok ada satu kedai yang bukan Islam menjual mi sup, bihun sup, kuih tiaw sup. Dan sup ini confirm orang bukan Islam buat. Saya tengok ada dua orang Melayu Islam yang duduk beratur, duduk nak makan. Seorang saya pergi kata, adik, ini bukan Muslim punya ni, Muslim banyak, cari yang Muslim. Oh, dia kata, betul ke? Saya tengok-tengok, oh betul, dia pula. Seorang lagi saya tegur, dia kata, saya selalu makan sini, sedap, dia kata. Sedap, tempat ni sedap, dia kata. Yang buat ni kata, betul lah ni bukan Islam, tapi yang buat orang Islam, saya sendiri makan. Jadi tuan-tuan, budaya ini, kalau kita di Kedah, Tuan Musi orang Kedah juga. Ya. Ramai kalau kita tanya, kalau kita di kedai makan, kalau kita tanya, kamu makan kedai lagu mana? Dia kata, saya suka makan makanan yang sedap. Dia tak peduli dah halal, kata halal kira sedap ya. Itu satu jenis manusia. Ada manusia kedua, dia kata, saya suka makan kedai yang murah. Tak sedap tak apa, asal murah. Ada juga. Yang tadi dia kata mahal, tak apa, asal sedap. Yang kedua ni, tak sedap tak apa, asal murah. Tapi jarang kita berjumpa dan mengusi orang cari kedai yang halal. Saya nak sedap tak sedap pun, mahal tak penting. Yang saya penting, makanan yang dijual sini adalah makanan yang halal. Saya rasa ini juga perlu kita didik anak-anak kita, supaya mencari benda yang halal dalam kehidupan kita ini. Jadi soalan Tuan Pengusi tadi, adakah kita perlu meneliti satu benda tu sampai naik susah? Saya bagi contoh Tuan Pengusi, kalau kita jumpa air mutlak, air yang dalam satu bekas, kita tak diminta meneliti air ini datang dari mana, ada tak ada najis dalam air ini, tak diminta sampai begitu. Kita hanya diminta berijtihad, adakah air ini mutlak atau tak mutlak, boleh digunakan untuk ambil wuduk atau tidak. Begitu juga kalau kita nak semayang satu tempat, kita diminta hanya berijtihad, tempat ini ada tidak ada najis. Tak diminta kita nak pergi test DNA dan sebagainya, nak pastikan tempat ini tidak ada najis. Tak diminta sampai begitu. Sebab itu Nabi SAW sendiri mengulang ucapannya,
halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang mendalam-dalam sangat untuk nak memastikan satu benda. Binasalah orang-orang yang mendalam-dalam sangat untuk nak memastikan satu benda. Kita tidak diminta, kita hanya diminta untuk mengkaji sampai peringkat zan 60%, 30% sangkaan kita bahawa produk ini halal. Kita sudah cukup untuk kita menggunakannya. Allahu a'lam. Agama ni dia tidak memayahkan kepada umatnya, Datuk, ya. Artinya kalau sampai nak teliti kandungannya, nak teliti DNA-nya, sampai kita tak boleh nak makan. Tapi dalam masa yang sama Islam juga melarang kita terlampau mengambil mudah. Jadi kita kena wasatiyah lah, kena bersederhana dalam dua keadaan itu. Muslimin dan muslimat sekalian, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan bincang lagi beberapa perkara tentang halal bukan sekadar logo ini, tetapi kita berhenti rehat. Silakan. Terima kasih atas kesudian saudara terus setia bersama kami di TV1 pada saat dan ketika ini. Kami bawakan kepada anda siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam dari perkarangan tempat letak kereta Aman Jaya Mall, Sungai Petani, Kedah Darul Aman, sempena dengan Karnival Halal Kedah 2013 yang berlangsung bermula pada hari ini 14 Mac hingga 16 Mac 2013. Datang beramai-ramai untuk menyaksikan pelbagai pameran dan jualan yang disediakan sempena dengan Karnival Halal. Sudah pastinya halal yang kita bincangkan, seperti mana yang kita bincangkan pada malam inilah, tentang tajuk halal bukan sekadar logo. Baik, saya nak tanya balik kepada Tuan Haji Roslan ni, kerana ramai berpandangan Tuan Haji kan, kami tak ambil CJ halal ni pasal susah sangat, banyak sangat songehnya JAKIM, Jain Main ni, prosedur itulah, prosedur inilah, jadi menyusahkan. Jadi nak tanya Tuan Haji, adakah prosedur yang tetap ni terlalu berat sehingga menyusahkan pihak-pihak untuk mendapatkan CJ halal ni, Tuan Haji? Kalau nak jawapan pendek, tidak sama sekali. Itu jawapan pendek, tidak sama sekali. Tidak semestinya. Tidak sama sekali, bukan tidak semestinya, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kerana kita menangani lebih kurang dalam 800 lebih CJ halal yang kita pohon kepada JAKIM setiap tahun. Dan kalau kita lihat bila kita cakap pasal peraturan, sebenarnya peraturan ini adalah sesuatu yang telah dimulakan oleh Islam, ya, di zaman apabila Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT, ya, peraturan kepada masyarakat, peraturan kepada manusia, peraturan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, ya. Ini peraturan syarat. Kalau kita lihat lagi, ya, daripada Al-Quran itu adalah wujudnya apa yang dipanggil Piagam Madinah, satu peraturan bagaimana kita merukunkan hidup dalam sebuah negara, ya. Ini yang dinamakan peraturan, ya. Dan dalam di bawah peraturan-peraturan perlembagaan itu ada undang-undang, dan akhirnya sebahagian kecil di peringkat mikronya kita lihat sijil halal ini juga merupakan sebahagian daripada adab yang telah di legacy Islam, ya. Di zaman kegelapan barat, mereka tak kenal apa itu sistem, mereka tak kenal apa itu standard, tetapi Islam telah mengajar bahawa perlu ada standard, perlu ada sistem, perlu ada ketertiban. Sebab itu dalam solat kita bertertib dalam mengerjakannya. Sebenarnya Allah nak mengajar kita bagaimana kita patut menghargai tertib. Kita tidak boleh melihat ketertiban itu sebagai satu kesukaran ataupun kesusahan kepada kita. Jadi oleh itu kita tidak boleh lihat apa yang dikatakan peraturan itu menyusahkan, ya, sekiranya peraturan itu telah disepakati, ya, kerana peraturan yang dibuat oleh pihak JAKIM bukan dia datang dari langit macam tu turun begitu, ini dia you kena buat, tak, ya. Ianya datang melalui konsultasi, melalui pakatan, melalui muafakat, melalui musyawarah, bukan saja ulama, umara, tetapi juga pihak pengguna dan juga pihak pengeluar, diambil kira pandangan dan kesusahan yang mungkin mereka hadapi sekiranya peraturan ini dihasilkan. Ini bukan saya cerita daripada pengalaman kosong, tetapi pengalaman selama beberapa tahun, selama hampir saya rasa lebih pada 5 tahun, ya, berkecimpung dalam bidang halal, melihat bagaimana kami sama-sama
ya, turut dipanggil untuk melihat, untuk meninjau apakah kurang ataupun perlu ditambahnya, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan standard. Dan alhamdulillah apa yang dihasilkan hari ini bukan sahaja menyerlahkan kehebatan Malaysia sebagai satu kumpulan manusia yang mampu menghasilkan satu standard yang diikuti ramai seperti yang dikatakan oleh Puan Hakimah itu, tetapi kalau dilihat kerana kami di KFC beroperasi di beberapa buah negeri, mereka orang-orang bukan Islam, terutamanya di Cambodia, di India, menghormati kaedah kita melaksanakan bisnes secara yang tertib ini. Jadi janganlah tertib itu dijadikan alasan, dan janganlah tertib itu dijadikan masalah kepada pelaksanaan. Jika kita ada kesungguhan, jika kita istiqamah dengan apa yang kita hendak lakukan, insya-Allah tidak ada yang boleh menghalang. Tetapi yang penting juga, ya, perlu ada sokongan daripada pemilik, ya. Jangan kata jadi toket nakkan sijil halal tapi tak nak laksanakan prosesnya daripada A sampai Z. Nakkan sijil halal tapi nak ikut pintu belakang. Ini yang berlaku dalam konteks sijil halal yang haram. Sebab itu diregulasikan supaya sijil satu saja, JAKIM saja, dan diendos oleh Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, supaya tidak ada pintu belakang untuk dapatkan sijil halal. Kerana dah berlaku, kita dah belajar daripada kesilapan, dan alhamdulillah kesilapan ini mungkin akan membawa kebaikan, dan mungkin inilah satu kerahmatan yang kita perolehi dalam suasana kita bersepakat, bermuafakat dalam melaksanakan tanggungjawab yang saya rasa bukan sahaja tanggungjawab mana-mana individu, tetapi tanggungjawab kita sebagai ummah, tanggungjawab kita sebagai orang Islam dan Muslim. Ya, kesimpulannya Tuan Haji, sokonglah usaha-usaha yang dibuat oleh JAKIM, JAIN dan juga MAIN. Kempen lah sikit Tuan Haji. Betul. Tidak ada alasan lagi Tuan Haji untuk tidak memiliki sijil. Ini tidak ada alasan susah dan menyukarkan, itu tidak perlu, tidak boleh dijadikan alasan. Ini ada satu lagi Facebook yang saya nak baca, barangkali panel boleh beri pandangan ini. Daripada Abkasa Salim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pasal logo halal ni saya nak tahu. Banyak yang diguna oleh pengusaha makanan, terutama di banyak kedai lah, tetapi pemantauan dan tindakan kurang berkesan kerana masih terdapat pengusaha yang menggunakan logo halal tetapi makanan yang disajikan masih kurang meyakinkan kehalalannya. Jadi Ustazah, ini tentang soal aspek pemantauan. Adakah JAKIM atau JAIN, MAIN ini apabila mengeluarkan sijil halal, semata-mata keluar sijil, lepas tu kita biarkan? Sejauh mana pemantauan yang kita lakukan kepada pemegang-pemegang sijil halal, Ustazah? Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. Dalam pelaksanaan pemantauan pensijilan halal Malaysia ini, sebenarnya kita ada berbagai-bagai aspek pemantauan. Yang pertama sekali adalah sebagai pemantauan berkala. Apabila kita memberi sijil halal, kita sebenarnya tidak membiarkan sahaja syarikat-syarikat pemegang sijil halal ini untuk beroperasi sewenang-wenangnya tanpa pemantauan. Kita akan sentiasa membuat pemantauan dan sentiasa menjadualkan jadual-jadual pemantauan pegawai-pegawai kita untuk pergi memeriksa di kilang-kilang, terutamanya bagi produk-produk yang berisiko tinggi seperti rumah-rumah sembelih, produk-produk yang berasaskan daging, dan produk-produk yang berkemungkinan mengguna bahan-bahan mentah daripada bahan yang boleh jadi daripada bahan haram. Jadi ini antara pemantauan berkala yang kita buat. Yang kedua adalah dalam bentuk penguatkuasaan, pemantauan penguatkuasaan, yang mana ini selalunya berasal daripada aduan. Apabila kita menerima aduan orang awam, baik melalui telefon, bersurat ataupun email dan sebagainya, kita akan mengambil tindakan drastik, tindakan segera untuk kita melaksanakan pemantauan penguatkuasaan. Jadi di sini selalunya kita tidak akan bersendirian. Kita akan bersama dengan agensi-agensi lain seperti KPDN-KK, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Perkhidmatan Veterina dan sebagainya. Jadi ini antara usaha-usaha apabila kita buat pemantauan. Tapi mungkin ada di luar sana orang-orang yang bertanya, ya Tuan Pengerusi, JAKIM ni adalah ustaz-ustazah di dalamnya. Mungkin juga ada yang tertanya-tanya, boleh ke ataupun faham ke ustaz-ustazah ini tentang prosedur, tentang pelaksanaan proses pembuatan makanan di sebuah kilang dan sebagainya. Ini kita jelaskan, alhamdulillah, saudara pengurusi dan sidang penonton sekalian, di JAKIM ustaz-ustazah kita bukanlah hanya
pandai untuk menghafaz ayat semata-mata, bukan hanya boleh memberi ceramah semata-mata, tetapi mereka ini adalah pegawai-pegawai yang terlatih, yang telah kita latih untuk memahami aspek-aspek ingredient, bahan ramuan, aspek-aspek pemprosesan dalam kilang, dan mereka kadang-kadang boleh mewakili jabatan ataupun negara untuk menyampaikan maklumat-maklumat halal dari segi bahan ramuan yang kritikal dan sebagainya. Jadi ini berkat usaha kita bekerjasama dengan beberapa institusi-institusi pengajian tinggi contohnya, untuk mendidik dan memberi pemahaman kepada pegawai-pegawai kita untuk memahami aspek-aspek halal dan juga bahan ramuan ini. Ustazah, kalau pengguna mereka ingin bertanya tentang status halal ini, macam mana kaedah yang lebih cepat untuk kita respon kepada pengguna? Baik, di JAKIM kita ada talian bebas tol 1-800-22-2244, dan selain daripada itu juga kita ada directory halal yang mana boleh kita kata dilayari di dalam website kita www.halal.gov.my, dan kita juga sekarang ini memudahkan pengguna dengan My JAKIMS app. Di dalamnya juga ada directory halal, dan orang ramai boleh memastikan status halal melalui laman-laman web itu. Ya, itu memudahkan pengguna untuk mengadu ataupun bertanya sekiranya terdapat sebarang keraguan. Ini orang-orang Kedah pun di kampung-kampung pun Datuk dah banyak dah guna handphone yang canggih-canggih, smartphone dan sebagainya, boleh SMS, boleh tanya pada Datuk Mufti dan sebagainya. Baik Datuk, kesimpulannya kita sudah berada di penghujung rancangan Datuk. Kesimpulannya Datuk, apakah kesannya sekiranya kita mengabaikan aspek halal dalam kehidupan kita Datuk? Terima kasih. Tuan-tuan hadirin hadirat penuntun dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat kepada beberapa ayat Allah dan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahawa kesan kita makan atau menggunakan produk-produk yang tidak halal ini, kesannya ada kesan di dunia dan ada kesan di akhirat. Kita orang Islam bukan kita fikir kat dunia saja, kita kena fikir sampai akhirat. Kalau kita punya harta, bukan harta untuk kita makan di dunia, harta juga kita kena bawa untuk menyenangkan kita di akhirat Allah. Begitu juga kita makan. Sudah tentu kesan makan benda haram ini kesannya amat buruk di akhirat kelak, iaitu Allah akan mendera ataupun menyeksa orang-orang yang makan benda yang halal ini dengan siksaan api neraka. Itu semua orang tahu dah. Saya nak sebut kesan di dunia. Ada 3 benda yang kita boleh simpulkan dalam masa yang singkat ini. Kesan yang pertama, doa kita tidak mustajab dan menguji. Kita banyak berdoa pada Allah, tapi yang kita makan benda yang haram, yang kita minum benda yang haram. Sebab itu apabila seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, minta maaf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia minta kepada Nabi, ud'uli an akuna mustajabat da'wah. Ya Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah supaya Allah jadikan aku orang yang mustajab doa. Kata Nabi, atib mat'amak, atib mashrabak, atib malbasak, takun mustajabat da'wah. Pastikan yang kamu makan benda yang halal, pastikan yang kamu minum benda yang halal, pastikan yang kamu pakai benda yang halal, insya-Allah kamu akan jadi insan yang mustajab doa. Barangkali itulah kesimpulan ringkas yang dapat kita simpulkan di penghujung forum kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita digolongkan dari kalangan orang yang mencari yang halal, tidak mau yang haram. Wallahu a'lam. Demikian tadi saudara kesimpulan yang telah dilakukan oleh Sahibus Samahah Datuk Paduka Haji Badruddin dan Haji Ahmad, Mufti Negeri Kedah, di atas tajuk halal bukan sekadar logo yang kita bincangkan pada malam ini. Terima kasih Datuk, terima kasih Tuan Haji Roslan, terima kasih Ustazah Hakimah atas perbincangan yang menarik yang telah kita sama-sama jayakan pada malam ini. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tinggal di sekitar Sungai Petani, Gurun, Pulau Pinang, bolehlah datang ke Karnival Halal Kedah 2013 yang akan berlangsung bermula pada hari ini sehingga 16 Mac 2013 di perkarangan tempat letak kereta Aman Jaya Mall, Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Terima kasih kepada JAKIM, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, dan Bank Muamalat kerana menjayakan
Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.